Pertama-tamanya lafaz syukur kita pada Allah Ta'ala. Dengan izin dia, dengan rahmat dia, Allah berada dalam keadaan cuaca macam ni, kita pun mengaji. Waktu macam ni semua istighfar, ngaji, berhenti semua aktiviti gila-gila kita semua berhenti. Duduk di rumah banyak istighfar, banyak mengaji. Semalam ada seorang mai ke Ustaz. Dalam ramai-ramai tu yang duduk di depan Ustaz, dia sebenarnya doktor. Dia doktor pakar bahagian paru-paru dan pernafasan. Ustaz tak tahu dia. Tiba-tiba dia dengan ada rela hati dia bangunlah. Rela hati dia bangun. Kita macam ni, sudut pernafasan, cuaca macam ni, tutup pintu, jangan bagi ruang masuk, dia kata. Okey? Tutup pintu. Semua orang tutup, jangan bagi masuk. Lepas tu bangun pagi-pagi, mampu dia kata minum air. Lepas minum air, dia kata kalau kita boleh tarik nafas, biar dalam masa kalau boleh tarik nafas dan tak boleh jatuh ke nafas tu 3 minit, berarti paru-paru kita sihat. Kalau lebih betul bagus. Lepas tarik, hembus. Masa kita tarik nafas, dia dah kembang. Lepas tu dia kata kalau lepas tu kita jadi kembali normal balik. Pasal dia kata sekarang ni dalam hospital, dia kata masalah cuaca macam ni, paru-paru kita akan berair. Bila berair dia banyak, dia kosong bawah, dia kena tebuk untuk keluarkan air itu. Sekarang ni masalahnya tebuk boleh katakan setiap hari beratus dah dia di Malaysia. Cuaca sekarang ni. So dia jangan bila dia kena, bila start dia dah berair, dia ada ruang nak masuk, dia akan kosong dia masuk dah. Pasal dia biasa masuk. Lepas habis kulit, ini siapa? Ustaz dia pakar. Dia simple pakar. Saya tak tahu dia pakar, dia mesti lamba lagi. Tapi nampak cara dia mengaji pun sungguh dia nampak dia tu nak. Dia doktor pakar bahagian IJM. Dia buka klinik, so dia tak ambil banyak di hospital sekarang, dia mengajar. Saya nak bagi masa. Masya Allah. Jadi kita cuba try tu, boleh try 3 minit nak makan, tak try dah. Kita tarik nafas dalam masa 3 minit, jangan kita nikan dia. 1, 2, 3. 3 minit lama Ustaz? 1 minit tu lamanya. Dia terus test juga 3 minit betul dah. Lama 3 minit Ustaz. Dia kata 3 minit menunjukkan kita punya paru-paru kita is very nice. 3 minit. Tak apa, 1 minit lagi dah. Cuba lila ni Ustaz. 1, 2, 3, tarik nafas. Dia kata dapat 3 memang bagus. Kalau kita dapat 1 atau kurang, cuaca macam ni tak izinkan kita. Basahkan basahkan towel untuk tutup. Ni Basahkan tu je lah. Basahkan ni dia kata ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa natawakkalu la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahalazim. Buat masa ni kita banyak istighfar lah. Kita tengok negara kita daripada bulan 9, bulan 10 dengan banjir yang kita isi padu yang tak pernah berlaku. Himpunan air di Malaysia pertama kali berlaku. Lepas banjir tu pula kemarau. Kemarau kita sini di Sabah Sarawak pula banjir. Lepas benda ni kita alami pula kapal terbang. Kita minta kalau boleh, ya Allah, jangan berterusan sampai nak masuk, kita nak dekat Rejab dah ni, kan? Nak masuk bulan haram dah. Kalau masuk bulan Rejab, bulan haram, sekali peristiwa macam ni, satu benda yang tak baik. Kita nak mengaji surah Dukhan, kan? Surah Dukhan, Allah kata ghadaballah, kemarahan Allah Ta'ala ni bila berlaku satu benda yang kita kata panas berserta dengan asap, betul? Itu adalah kemarahan Allah. Now Quran kita baca very clear, kan? Clear. So kita istighfar, kita bagi clear dengan gaduh-gaduh lah. Istighfar, minta ampun kat Tuhan, itu yang ni semua kita bagi clear. Allah kata malam yurhamillah, mana-mana orang yang tak ada kasih sayang, aku pun tak ada. Kalau perlu aku Allah, kita baca bismillah, kan? Tafsiran kita bismillah, dengan nama Allah. Allah ni dengan nama Allah berserta dengan 2 sifat yang mutlak dia. Apa dia? Rahman dia, Rahim dia.
musuh aku pun, jahat aku pun, aku Rahman dengan dia. Ana Rahman khalaqtu Rahim. Oleh kerana sifat Rahman akulah aku menjadikan Rahim. Okey, sifat Rahim. Oleh sebab tu Allah kata aku Tuhan bersifat dengan sifat semua kembali. Kalau aku mintaram atau mendendam, ramai orang musuh dengan aku boleh lingkup, aku bukan macam tu. Okey, yang kedua bersifat penyayang. Sifat penyayang ni lah Allah kata rahmat Allah akan turun dengan segera. So, masyarakat kita hari ni menuju pada sifat kasih sayang tu dah kurang. Terlalu dengan cari duit, dia hentam kawan ni, dia hentam kawan tu. Nak kereta maki amun pim kalau kabut. Kalau kita tengok kalau kabut tadi Ustaz nak kereta di zoom pergi depan. Kita terkejut. Kalau kabut nampak macam educated dengan kereta ni, tapi tak, oleh kerana sikap tu tak ada. Oh iyalah, semua orang kalau kabut semua je. Kawan tu dah naik dia terberhenti tengah jalan. Jangan nak bunyi kawan tu dia tergelabah-gelabah, perempuan pula. Badak macam-macam duit Tuhan, mintalah ada orang tolong dia. Ada berhenti tolong dia, gelabah dia perempuan. Dia kalau tengah jalan ni, masa tengah-tengah pula pada duduk. Rosak. Dia macam model jadi kat Kita rosak. tengah. Kita ada rosak, kita tak dengan badak. Allah ujilah keadaan macam ni, bantu dia, rahmat apa kata dulu. Semua yang jadi ni Allah nak tengok, Allah nak ajak kita kembali balik. Sikap kita ni kembali balik. Sikap asal-usul kita, sikap orang Melayu yang baik. Sikap tolong-menolong, bantu yang tu yang ni kembali balik. Yang pada oleh kerana kita diancam oleh siang malam pagi petang mencari duit, tapi kita lupa asal-usul kita. Asal-usul kita ya Tuhan mau. Sifat Rahman Rahim kembali balik. Sifat tolong-menolong, bantu, sayang kepada di antara kita ni, insya-Allah Allah akan bantu kita. Hari ini kita sambung surah Al-Baqarah ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni very simple dan mudah kita baca. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nas. Bila Allah sebut ya ayyuhan nas, dia ni ayat ni di mana selalunya? Masa tu orang kata kalau surah Al-Baqarah ni orang akan sebut juga macam apa nama Imam Sya'rawi mengatakan surah Al-Baqarah, kita nak mengerti dia mana surah apa, nama surah Madaniyah, betul? Kan kita kata Madani, betul tak betul? Betul. Hangguk dah. tapi kalau kita mengerti istilah-istilah Imam Ibn Katsir mengatakan semua semua yang ada terkandung dalam surah Al-Baqarah ia adalah nama dia surah Madaniyah, turun di Madinah turun nama. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita mengaji istilah ya ayyuhalladzina amanu, ayat-ayat ni memang automatik kita faham dia turun di mana? Madinatul Munawwarah. Clear tak clear? Mana? Kalau ayat Ustaz dah bagi tahu dulu, Ustaz bagi tahu tanda di antara macam mana ayat Makkiyah, ayat Madaniyah. So follow dengan cameraman daripada kamera zoom Samsung pakai. Follow up dengan dia punya nampak dah, follow up dia. Okey. Oleh sebab tu Al-Baqarah dia ni adalah surah, kita panggil dia surah Madaniyah. Okey. Tapi dalam masa yang sama, istilah-istilah yang menunjukkan dia ni bukan Madaniyah, dia bukan Madaniyah, dia Makkiyah. Sebagai contoh ni, bila sebut ya ayuhan nas, wahai manusia, automatik kita faham dia ni ayat apa nama? Makkiyah. Tunjuk di Makkahul Mukarramah. Okey, di Makkahul Mukarramah. Ayat ni lah namakan ayat akidah. Ayat ni ayat akidah. Maka ayat macam ni semua menunjukkan ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu semua ni berlaku di Madinatul Munawwarah. Pasal tu ulama mengatakan surah Al-Baqarah ni dia Makki dan Madaniyah bermustarakah. Tapi kesimpulan nak bagi mengajak orang muda, kita kata dia Madaniyah, besar perkara Madaniyah. Tapi dalam masa yang sama, jangan lupa tak ni pening Ustaz kata Madaniyah ni ayat-ayat ni dia pening pula. Ada ayat-ayat yang tentu di dalam tu dia adalah menunjukkan dia ni diturun di Madinatul Mukarramah. Sebagai contoh ayat ni.
Okey, ayat yang sebelum ada ni semua sebelum daripada 1 sampai 20, ya. Ayat muqaddimah tu tidak satu pun menunjukkan dia ni adalah madani, makiyah. Kesemuanya Madinatul Munawwarah. Madaniyah. Maksud di bumi Madinatul Munawwarah. 1 sampai 20. Apa kena clear tak? 20. Pasal 20 kita ajak ada, dia ajak tentang manusia yang terbagi bertiga. Clear kan? Maka ayat yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, sampai ada ayat yang seterusnya. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Apa kali boleh baca, boleh faham, wahai manusia, Allah panggil. Ni panggilan, wahai manusia, aku Tuhan, aku panggil makhluk aku yang nama manusia. Nampak tak? Ubudu ni semua Allah minta semua. Semua orang daripada kita disembahlah Allah. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, cari Allah. Segala urusan adalah Allah. Bulatkan hati dengan Allah, ni maksud dia. Buat kerja kerana Allah, okey? Wahai manusia, maksudnya sembahlah aku dengan sembah aku dalam segala urusan. Wahai manusia, sembah aku semua urusan apa? Mai dekat aku. Rabbakum. Rabb maksudnya Tuhan siapa? Kalau kita kata Rabb, bila kita kata Rabb saja, automatik kita faham. Rabb ni maksudnya tukang yang menjaga langit dan bumi. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ayat ni Nabi duduk cakap di mana? Di Madinah. Pasal tu 13 tahun ni. Inilah ayat dia. Ayat ni bersambungan dengan apa nama? Dengan semua Nabi. Semua Nabi Allah, Nabi Allah apa nama? Nabi Allah apa nama? Adam, dia tak sebut macam ni. Pasal dia tak ada puak dia tak sebut macam ni. Nabi Adam tak, Nabi Idris tak. Nabi start daripada Nabi start daripada Nabi Nuh. Pasal dia Nabi dan Rasul. Kalau Nabi saja, dia tak ada istilah. Kalau Nabi saja, dia tak ada istilah. Okay. Kalau Nabi saja, dia tak ada istilah. Apa nama? Ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, please. You understand? Cuma yang mana Nabi saja dia tak kata macam ni. Pasal Nabi berdakwah untuk diri dia sendiri. So dia tak payah guna kepada wahai manusia dah. Tapi istilah yang menggunakan, kalau dia Nabi dan dia Rasul. Rasul ni menunjukkan Allah bagi risalah untuk dia sampai pada orang lain. Maka sampai dia semua daripada Nabi Nuh sampai ke Nabi Muhammad, semua akan apa nama sirah depa, cakap-cakap depa, wahai manusia, sembahlah Allah, jangan kamu syirik pada Allah. Semua rasul. Maka ayat ni nak ajak pada kita ayat 21 hari ini, surah Al-Baqarah. Nabi start dakwah dia dengan mengajak manusia dengan sirah yang ni di bumi Mekkatul Mukarramah selama 13 tahun. Inilah 13 tahun. Nampak tak? 13 tahun. Maka Nabi SAW, Nabi ingat pada golongan tu. Pasal tu ayat Quran dia tengok, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu, sembahlah kamu semua Rabbah. Rabbah ni Tuhan yang menjaga langit dan bumi. Kadang-kadang kita kata Alhamdulillah, sebenarnya bila kita sebut Alhamdulillah, sebenarnya dia tersembunyi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau kita boleh sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin, lagi bagus, lengkap. Tapi Alhamdulillah pun dah memadai. Di situ ada kita memuji kepada Tuhan. Yang memiliki langit dan bumi. Allahu Akbar kabir. Ya Allah, oleh sebab tu apa nama Nabi kata, wahai manusia, sembahlah kamu semua kepada Tuhan yang penjaga langit dan bumi. Kum, itulah Tuhan kamu. Nampak? Itulah Tuhan kamu. Kum tu apa nama? Kamu. Itulah Tuhan kamu. Tuhan yang jaga langit dan bumi, itulah Tuhan kamu. Allazi, aku nak bagi tahu, allazi khalaqakum. Dialah yang cipta hamba. Semua yang ada hari ini milik dia. Sampai lagu kata, semua Tuhan yang punya. Ada lagu. Ada lagu tu dengan semua bukan kita yang punya,
semua Tuhan yang punya. Kalau gitu. Lalu satu alladhi khalaqakum. Dengar masuk kadang-kadang dalam televisyen dan radio ni, dengar selalu lagu tu. Alladhi khalaqakum. Dialah yang mencipta kamu. Bila ayat ni menunjukkan kamu tak ada apa-apa pun. Satu benda yang ada kat batang tubuh kita pun bukan milik kita. Nanti ayat nanti mai kita tengok sedih Allah kata, ya mana awak nak sombong dengan aku. Kalau ya Allah sombong dengan aku, hang kata hak milik hang, cuba hang buat surah macam Quran ni, hang baca ni, hang buat pula. Allah. Ini Allah cabar pada golongan yang keterlaluan dengan Tuhan ni memang. Okey, manusia yang lupa diri. Start dengan ayat lupa diri. Habis ayat tu. Lepas ayat tu satu hal. Maka Nabi kata, wahai manusia, sembahlah kamu pada Tuhan kamu yang menjadikan kamu. Nampak tak? Clear kan? Mai fasah yang kedua. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Walladzi, dan mereka-mereka. Dan okey? Dan mereka-mereka min qablikum, mereka daripada dulu pun, orang dulu pun Tuhan cipta mereka juga. Okey? Orang dulu pun Tuhan cipta mereka, nama Adam, nama Qabil Habil, lagi Nabi Allah Idris. Mereka semua Allah cipta mereka. Nampak tak? Dan mereka mengaku itulah Tuhan mereka, Tuhan ciptaan mereka. Sampai diri mereka, la'alakum tattaqun, mudah-mudahan jadilah macam orang dulu yang mereka boleh tahu diri mereka ni ciptaan Allah Ta'ala. La'alakum tattaqun, mudah-mudahan kamu akan jadi orang yang bertakwa macam mereka. Okey? Faham tak ni? Ya Allah nak bagi tahu orang dulu sebelum mampan mai, sebelum Nabi Muhammad damai dah. Dan ada di kalangan mereka ni ikut cakap Nabi mereka, ikut-ikutan mereka sampai berhasil mereka jadi orang-orang yang bertakwa. Okey? Ambil ayat satu. Ayat yang kedua, kita ambil ayat simple, saat ni baru kita masuk ayat ni. Okey? Alladhi ayanilah, yang ni khusus Allah bagi untuk umat Muhammad saja. Ayat ni ada amma yatasaalun anin naba'il azim. Nabi Muhammad dapat berita ni ni berkenaan dengan orang orang musyrikin. Anin naba'il azim, nak cerita satu berita yang gembira macam mana langit dan bumi bila mana kedatangan Nabi Muhammad dan umat Muhammad. Tolonglah kita nak tahu macam mana kedudukan bumi ni, please kena refer kepada juz amma yatasaalun. Amma yatasaalun, ada orang tanya tentang satu berita yang besar. Allah kata, okey, tak mungkin, tapi kita tengok ayat di sini. Allah kata ayat ni dengan ayat tu sama, tapi ayat ni dia nak cerita kepada manusia yang pasal apa hang kena sembah dengan Tuhan. Okey, dan ni Nabi suruh kita sembah. Muhammad, suruh kami sembah dekat Tuhan kami, pasal apa? Jawapan Allah bagi, Tuhan inilah allazi ja'ala lakumul arda. Tuhan inilah yang jadikan atas muka bumi ni firasyan. Takat tu bukan berhenti. Kita cakap masalah tu. Allazi ja'ala, allazi yang menjadikan lakum, kepada kamu ni Allah jadikan kepada kita. Kepada siapa dia? Kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arda, bumi ni firasyan Allah hampak. Tahu tak Nabi-Nabi dulu macam mana bentuk muka bumi dia macam tu? Tapi bila umat Muhammad, Allah bentangkan daripada pucung boleh main kat sini, lalu boleh main kot RTN naik, tak ni ada aksiden, corner kot sana, tak ni main sampai naik pula belah sini pula, ambulans apa pula, hospital situ kena tunggu pula, naik pula. Ya Allah, firasyan aku bentangkan kat apa, supaya apa boleh jalan di antara satu sama lain. Subhanallah, yang tak pernah berlaku pada orang-orang dulu yang berlaku berdiri. Inilah Tuhan yang nak sembah. Tuhan yang pernah buat macam ni. Kalau bumi macam ni, mampu rumah ni, saat ni naik atas rumah, saat ni kerekot turun. Nampak tak? Kalau kita pergi di Baghdad, kita akan tengok macam mana Nabi-Nabi tu, orang-orang soleh turun. Kita akan tengok dia tebuk lubang. Kesan-kesan dia dulunya. Kalau kita pergi Yaman, kita tengok untuk muka bumi dulu. Kalau kita pergi dekat Jordan, nampak tak? Kita tengok juga, kita bayangkan, subhanallahazim, macam mana di bukit ni dia muncul, macam mana dia turun kan? Itu setelah umat Muhammad mai, Allah dah permudahkan. Bayangkan sebelum tu,
Kita pilani pun kita kata subhanallah Ustaz, duk turun tepi tu dia boleh naik. Baik macam mana dulu? Nampak tak macam mana dulu? Ada seorang perempuan dia menjelajah dunia, dia seorang. Ingat perempuan dia? Perempuan menjelajah dunia. Dia pergi di negara-negara Rusia, apa semua, sampai ke mana-mana dia pergi. Radio cerita tak, saya dengar nama dia. Dia pergi kawasan-kawasan tu, menila merata, ya Allah, dia tengok-tengok tentang anugerah Tuhan, kebesaran Tuhan. Dia nak motor seorang perempuan. Perempuan ni hobi dia nak motor. Betul. Saya dengar seorang perempuan dalam Malaysia, dia nak motor. Dia singgah, dia masuk, dia jumpa orang Tibet. Saat ni jumpa dengan orang tu, dia kata jiwa dia ni bagus, tapi undang-undang tak ada. Kalau siapa teringin, dia kata dalam radio, siapa teringin kalau nak pergi naik apa nama motorbike ni tanpa undang-undang, pergi negara mereka. Tak ada apa. Merah ke hijau ke, dia langgar ambil lah. Okay, dia duduk berhenti, honk dekat dia. Dia nak on tak boleh pasal dia nampak merah. Kawan tu aku pun pergi lah, dia kata. Dia kata, kawan tu duduk on. Dia kata nampak merah. Kita dah biasa, dia kata. Nampak tak? Allahu Akbar kabir. Tapi bila dia jelajah. Dia kata, ya Allah, besarnya Tuhan. Kuasa Tuhan. Dia jelajah tu, ayat mata dia setiap kali meleleh. Minta dia dekat dengan Tuhan. Alhamdulillah lah. Kalau nak jelajah macam tu kan. Dia mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Dia tengok bentuk muka bumi macam mana. Bila kita main Malaysia, kita baca yang ni, kita tak berasa sangat. Tapi kita pergi tempat-tempat yang ni, kita kata Allahu Akbar. Sebab bumi kita Allah bagi senang, tak mudah. Senang, tambah-tambah ya Allah bagi mudah sangat-sangat di tanah Arab lah. Okay? Tanah Arab Allah hampak macam tu. Di sini Allah, kita tak apa nampak sangat hamparan Tuhan. Tapi kalau kita pergi di Mekah atau Madinah, Allah hampak. Dia tak ada bentuk ni. Allah hampak macam tu. Luar daripada Kaabah, keliling tu Allah hampak. Kalau berjalan Sahara, macam tu. Jalan Sahara. Nanti angin, nanti mai, ya Allah Tuhan. Arab dia tahu ni angin nak mai dah. Dia pindah camp ke sana. Bukit hari ni, minggu ni bukit sini. Esok lusa bukit tu berubah. Dengan pada pasir ada kumpul, jadi bukit. Faham tak faham? Itulah Tuhan kata, aku boleh hampak bila-bila, aku boleh ubah keadaan. Kita baca ayat ni mungkin tak nampak, orang Arab lebih jelas nampak tentang kejadian tu di bumi dia. Pasal tu Allah kata, bila mana mai kedatangan Muhammad, segala-gala bentuk muka bumi berubah. Maka Nabi kata, sembahlah pada Tuhan yang menjadikan apa nama, ja'ala lakum, jadikan khas untuk umat Muhammad arda firasyan. Dia mentah. Nampak dah clear tak? Arda firasyan was-samaa. Sama ni kalau atas muka bumi ni Allah bentang untuk kita. Jahat baik Allah kekalkan macam tu, Allah takkan ubah. Bentuk muka bumi kita takkan ubah sampai bumi kata ya Allah Tuhan. Bumi kata ya Allah Tuhan, ni semua di belakang pengajian kan. Ya Allah ya Tuhan, ya Allah Tuhan. Kalau penduduk ni jahat, boleh tak aku buat, aku buka, aku tangkup dia bang. Allah tak benarkan. Semua nabi-nabi daripada Nuh sampai kena sebut Isa, ya Allah benarkan. Wahai langit bumi, apa dia buat? Buatlah kat mereka. Sampai Allah turunkan hujan, Allah turunkan api, Allah turun segala-galanya daripada atas. Tapi bila mai saja umat Muhammad, no, Allah kata tak payah. Langit dan bumi tidak dibenarkan kecuali sekadar peringatan saja. Zanazil, peringatan, bukan mendatangkan azab. Dia mai bukan mendatangkan azab. Ustaz, tu tsunami mai azab tu. Tu nama dia peringatan, not azab. Nampak tak? Tu semuanya peringatan, inzar saja, bukan satu azab. Dia belum mai azab, azab belum lagi. Okey, yang belum azab belum mai lagi. Oleh sebab tu ya Allah, kemarahan dia macam ni semua ni. Ni azab dah seoi, betul kita nampak azab, ini kemarahan Allah. Ya Allah mau kita rujuk dengan dia. Okey? Lepas tu yang di bumi ni Allah biar macam tu. Tapi di atas langit pemilik dia adalah aku. Okey? Allah boleh tahan kalau begitu. Okey? Oleh sebab tu Allah was-samaa, Allah kata, dan langit pula Allah kata banaha, aku yang bina langit. Di langit ni ada tajam tujuh dia. Satu tingkat ni subhanallah ibarat langit dan bumi. Di antara 7 tu ada 100 lagi. Kita tak boleh nak bayang. Kok apa nama kapal tu kok dia pergi singgah kat duduk dalam sana, duduk rehat
Tenang-tenang pada depa duk rehat, depa buka, depa punya pintu, depa duk makan berkelak yang tu yang ni semua. Kita duk cari punya langit, rupanya duk tak sana langit ke sana. Mana kita tahu pasal Allah nak buktikan pada kita, aku nak bukti dekat hangpa bahawa langit milik aku, bumi milik aku, hutan milik aku, laut milik aku. Pakailah canggih macam mana pun, kadang-kadang tak terjumpa. Dulu kata boleh satelit sampai ke dalam laut lah ni, pakai satelit tak? Pakailah daripada, pakai tak timpa lagi. Macam-macam pakai bulat jenis kuda, masuk layak kan? Boleh tos, dia punya tos, dia kata boleh jarak yang jauh, boleh. Dan boleh kesan, tak kesan. Sampai datang sini Allah kata kembali kepada aku. Segala teknologi yang pada ni bila bertemu dengan kuasa aku, satu benda pun tak ada apa. Nampak tak? Mungkin aku nak heret kapal ni dengan elok dia ada di atas. Rupanya dia landing di atas dah. Di atas sana dia duduk dengan berdamai. Yang tu ni kita tak tahu apa. Nampak tak? Kita daripada makan ya Allah yang tu semua kita tak tahu. Itu kuasa Tuhan. Nampak tak? Oleh sebab tu ya Allah, kadang-kadang bila berlaku macam ni, Allah nak kata ya Allah, ini semua kebesaran aku. Kebesaran Allah Ta'ala. Ini milik aku. Dunia ni milik aku, Rabbal Alamin. Aku yang Tuhan. Yang apa sendiri kata Tuhan penjaga langit dan bumi. Kalau pun nak tahu, maka kembali pada aku bagi tahu tak mana. Selagi mana hampa tak kembali pada aku, hampa rasa tak memerlukan aku dalam mencari, maka tak dapatlah. Langit aku, bumi aku. Bila hampa nak cari, mainlah jumpa dengan akulah pemilik langit bumi. Tapi bila hampa tak main kat aku, hampa rasa dengan alat hampa boleh cari, carilah kamu suruh kamu carikan. Mai jumpa dengan aku akan tunjuk tak mana tempat aku sembunyikan mereka. Ya Allah Tuhan. Kadang-kadang orang tu kasar. Bukan kasar. Kita nak bagi tahu pada mereka kesedaran bahawa pemilik segala-galanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan lupa kat dia. Oleh sebab tu Allah kata was-samaa, berkenaan dengan langit ni banyak perbahasan Quran. Tapi kebanyakannya ahli sains ya Allah beriman. 2/3 orang bangsa kafir balik-balik beriman. Kesemuanya Allah zahirkan di sana. Orang boleh naik di atas ya Allah dengan hidayah Tuhan, ramai dia berubah. Yang naik di atas daripada Rusia ramai turun. Salah seorang daripada ahli Shishan yang dia pejuang tu, dia pernah naik ke atas. Kita dengar ada pejuang Shishan dia di Rusia pernah. Di atas mana? Bulan. Dia naik ke bulan. Nampak tak? Pejuang Shishan tak dengar? Ya Allah, sebelum saat lahir perjuangan tu dah ada. Masyarakat Mujahidin Shishan. Sebelum tu dah wujud dah. Dia kita zahirkan, kita nampak dan kita bertindak di Mujahidin bila mana lawan dengan Afghanistan. Dia pelawan begitu lama. Nampak tak? Lawan begitu lama. Kebanyakannya pejuang Shishan ni dia orang yang cerdik pandai yang sedang berjuang di atas muka Allah Ta'ala. Di Rusia dia ada sampai kini. Yang boleh katakan Rusia akan masuk Islam hasil daripada pala. Was-samaa banaa, Allah kata ada langit ni, Allah kata aku bina dia. Okey, aku bina dia. Ingat, di atas langit ni aku bina dia. Kehebatan di antara langit dengan bumi, yang mana lebih hebat? Langit lebih hebat. Langit lebih hebat Allah kata. Mau tak mau, walaupun kita duduk di bawah ni, kita memerlukan daripada orang atas. Pada kita kena konteks hidup kita ni ibarat macam apa nama kita kata tangan dan kaki. Kita ada tangan, ada kaki. Macam tu juga kita kena hidup kita memerlukan langit dan bumi. Kalau tanpa bumi saja kita duduk, kita sombong dengan penduduk langit, susah kita. Pasal kita nak makan yang tu ni Allah kata apa? Hanya sombong dengan aku sebab minas samai, daripada langit lama'an aku turunkan hujan. Hang tak boleh hidup lah ni, duduk catu-catu ni pasal apa? Pasal aku tak suka kat hang. Pada faham tak? Aku duduk ada. Aku tak suka kat hang, Pada minas samai, daripada langit lah aku turun hujan. Hang nak makan sayur, perlu ayam. Jangan tak kabur dengan aku, perlu ayam aku. Nampak tak? Dalam badan doktor kata minum ayam. Pergi hospital, tak nak kerja lain doktor, you kena minum ayam. Senang je kita di doktor, satu benda kita pergi mana pun ustaz jumpa ustaz dengan doktor, jumpa ustaz dalam hospital dalam wad, banyak minum ayam nak. Aku tak istilah dia ni, kalau pergi doktor pun boleh hafal.
Kita jumpa dengan pesakit, banyak minum ayat banyak minum ayat. Semua akan sebut istilah, ramai orang akan sebut banyaklah minum ayat, tapi Allah sebut ma ni ayat. Tapi bila jadi Coca-Cola, Allah tak galak dah. Itu bukan nama ayat, nama dia Coca-Cola. Dan jadi teh, itu nama teh, dia bukan jadi ayat dah. Tapi Allah sebutlah Quran, ayat yang paling baik sekali Allah masuk dia boleh menghidupkan diri kita, nadi kita. Yang lain Allah kata tak confirm. Pasal ambil benda tu, aku tak galakkan. Dalam agama tak pernah agama sebut dekat kita ambil benda tu. Pasal agama dia ajar, kalau kita ambil ayat, kita nak makan apple, ambil apple, makan ayat. Kita tak dijuskan dia. Tapi hari ni nak senang, kita juskan dia. Bila juskan, kita nama dia ayat jus apple, tak nak makan dia ayat. Tapi macam mana pun Allah SWT ajar kat kita, ambil ayat. Pasal aku kata 1/3 daripada diri kamu kena ada ayat. Bukan jus watermelon. Nampak tak? Contohnya, bukan yang tu aku kata. Maka Quran tak pernah sebut dengan benda tu. Sebab tu orang yang selamat di dunia, yang beramal dengan ayat 1/3 lah kehidupan dia, the best. Okey, tu sudut lain pula. Was-samaa, Allah kata daripada langitlah ma'an. Daripada langitlah aku turunkan hujan. Faham tak ni? Faham tak faham? Ni boleh masuk terjemahan lagi tahu? Okey. Fa akhraja bihi. Bila turun saja hujan, apa kalau mengaji taksir, kita mengaji taksir yang ringan tak? Dia simple ni. Aku turunkan ayat hujan, fa akhraja. Ayat hujan kena saja bumi, fa akhraja. Aku keluarkannya. Daripada ayat hujan mampu mengeluarkan semua yang dalam tanah tu, dikeluarkan. Minas samarati, dia akan keluarkan buah-buah. Dalam bakmi lah ulama kata, ustaz, kalau Allah turunkan hujan pun kita nak, tapi tanpa buah tu nak makan, kena baja, ustaz. Betul? Kena baja, ustaz. Tapi Allah SWT ajar kat kita satu Nabi yang nama dia Nabi Allah Daud. Dia yang pandai buat baja. Baja ni tak ada satu Nabi pun buat. Yang buat baja Nabi Allah Daud AS. Okey, satu Nabi buat. Tapi kepandaian Nabi Daud ditegur oleh Allah. Daud bila mai saja bumi Syam, mai saja bumi Palestin, dikeliling tu, tak perlu lagi baja, dibajai oleh aku. Pasal tu bumi Palestin no baja. You understand baja or not? B-A? Okay. Baja ni Allah. No. Pasal tu pokok yang mai daripada bumi Palestin, no baja. Pasal bila mai baja, sentuhan tangan manusia, pokok jadi tak elok. Lebih baik sentuhan daripada aku. Okey? Pasal tu sebaik-baik makanan yang Allah bagi di bumi Syam. Dan buah dia kalau di buah dia kalau letak sebelah, lama macam mana pun sekalipun ya Allah Tuhan, dia tak akan rosak. Okay. Kita ambil buah lah, kita letak ni di buah di Malaysia, kita letak dosak, dia main sebab no sebab. Saya sebab no? Angguk sudah lebam. Boleh sebab tu ya Allah. Boleh sebab tu ya Allah ya Tuhan. Boleh apa nak pergi bumi Palestin pun, kita ustaz pun pernah ada kat sana, okey. Kita nak masuk pula hutan bulan, ambil buah dia boleh makan. Terutamanya buah dia kan, buah merah-merah tu. Macam tu dia jatuh boleh kutik dah. Cherry kapal dia lain buat balik sini. No. Nampak ya Allah Allah satu-satu pokok ya Allah nanti Ustaz cerita, okey? Kena faham betul dah. Apa sampai persoalan lain mampu aku. Ustaz Syam lagi mana? Syam maksudnya yang mutlaknya adalah Syria. Palestin tu sendiri mutlak. Tadi ada 5. Palestin 100%, Jordan 100%, Lebanon, lepas tu Mesir sikit, Iraq sikit, lepas tu dia ada Syria bukan sikit, semua Syria. Bumi itu bumi yang Allah bagi keberkatan. Okey, bumi bagi keberkatan. Maka daripada benda di sana memang berkat. Okey, saat ini tersebut. Okey, sambung balik. Kita habis bab dulu kita main apa mampu aku. Okey. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka aku hasil daripada hujan turun, maka keluarlah pokok-pokok yang menghasilkan buah-buah, rizqan lakum. Makan daripada yang tu Allah kata, okey. Fala taj'alu lillahi, jadilah Allah kata, ya Allah, aku bagi bumi ke apa aku bentar. Bumi
Aku bagi langit, aku turun hujan, apa makan rezeki aku yang tu ni, tapi aku minta satu kat hangpa. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan seteru dengan aku, dengan musuh dengan aku. Apa yang kena ingat, bumi aku. Aku yang hampak khusus untuk umat Muhammad, supaya aku hampak apa boleh duduk, aku turun hujan, aku bagi cantik tempat duduk, makan minum apa. Tapi Allah kata fala taj'alu, jangan nampak semua lillahi, untuk aku. Buatlah, jangan untuk lillahi sampai Allah boleh kata lillahi. Jangan andadan, jangan seteru dengan aku. Andadan maksud dia tak perlu lagi Tuhan. Dan maksud andadan dah Allah bagi, kita tolak Tuhan dalam masalah urusan. Apa urusan Allah tak perlu. Ini bukan hak Tuhan. Dia turunkan hujan, kita simpan hujan. Ikhtiar kami. Kami usaha, tengok nanti ayat mana. Kami yang usaha kumpul ayat tu. Kami yang tanam pokok. Kalau kami tak kumpul ayat tu, maka kami tak kumpul, kami tak tanam, macam mana boleh naik pokok? Jangan sampai tahap tu, okey? Allah Subhanahu Wa Taala kata lagi, aku pernah turunkan hujan, pokok boleh naik merata-rata. Yang pokok tu menjadi pelindung bagi pokok sebesar-besar tu. Adakah orang pergi tanam pokok sawit besar tu sampai ke tinggi? Pokok sawit takat tu di bawah je, sebab senang boleh petik. Kalau pokok sawit di atas, mampu anak atas. Nampak tak? Ya Allah, nampak tu? Sebab tu ya Allah, ada pokok ya Allah cipta ya Allah. Wa antum ta'lamun. Allah kata sesungguhnya wa antum, kebanyakannya manusia ni ta'lamun. Maksudnya dia tak ketahui. Banyak manusia Allah kata padahal kamu mengetahui. Wa antum, dia kata sesungguhnya kamu. Memang kita tahu ni hak Tuhan. Jangan kamu buat macam kamu tak tahu. Nampak faham ayat ni? Ayat ni very clear sangat-sangat. Maka ya Allah, buka surat 167 sampai dah buku ni lah saja sikit je. Seorang sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni bila tengok satu pokok saja, ayat mata dia menangis. Terutamanya dia tengok satu pokok kurma. Okey, pokok kurma. Pasal pokok kurma ni bertasbih kat Nabi, bagi salam dekat Nabi. Nabi nak atas pokok. Ingat tak? Nabi pernah tebang pokok, Nabi nak atas member khutbah dengan pokok kurma. Nak atas pokok kurma. Maka Nabi SAW, ya Allah, dia bagi salam kat Nabi, dia bercakap dengan Nabi. Pasal tu Abdullah bin Mas'ud kata apa dekat Nabi, tengok tak usah nak cerita ringkas. Qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Allah Tuhan. Ya Rasulullah, dia tanya kat Nabi, ayyu zambin a'zamu indallah, apakah dosa yang paling besar sangat sampai Allah takkan ampunkan kita? Ayyu zambin a'zamu indallah, asal daripada ayat kita baca tadi. Ayyu dia kata zambin a'zamu indallah, apakah dosa yang paling besar sangat? Ni dosa ni Allah tak mau terima kita lagi dah. Qala, dia kata anta ja'alu lillahi niddan, sesungguhnya jadikan Allah Ta'ala ni apa nama, kita kata syirikkan Allah Ta'ala. Maksudnya Allah tak perlu, kita tak perlukan Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama Nabi kata wa huwa khalaqaka, dialah yang cipta hang. Dia cipta hang, dia yang bagi semua hak dia, tapi hang tak perlukan dia. Inilah dosa yang paling besar. Okey, kita alhamdulillah, walaupun kita gila-gila macam mana pun, kita mahu Tuhan. Kita mahu Tuhan. Masa tu kita nak minum apa, semua orang duduk, dia seorang bangun ambil apa nama kopi pun bismillah kan. Contohnya kan bismillah. Tak nak pergi mengantuk kan. Elok saja. Elok nak minum kopi bismillah. Dia harapkan apa nama? Ya Allah, dengan namamu ya Allah aku minum kopi ni. Aku minta dengan bukan kopi ni saja yang akan bagi aku tak mengantuk. Dengan pertolonganmu ya Allah, yang menolong aku, perantaraan kopi lah yang menyebabkan aku tak mengantuk dalam kuliah nanti. Nampak tak? Bukan saja-saja nak minum, sonok-sonok minum. Nampak tak? Masa tu, okey, sambung. Okay. Yang kedua Mu'az bin Jabal. Hadis ni banyak. Mu'az bin Jabal, ingat ada Mu'az bin Jabal, dia ada seorang teman dia, iaitu Abu Musa Asy'ari. Dua-dua ni kalau boleh baca sebelum nak tidur, baguslah. Ustaz kali-kali bulan-bulan apa boleh himpun hadis Mu'az bin Jabal sebelum tidur, baguslah. Boleh satu buku sikit-sikit lah. Okey, Allah, Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu kata apa? Dia kata, atadri, ni Nabi bagi tahu kat dia. Dia kata, atadrina ma haqqallah ala ibadihi.
Dia kata, tahu tak kamu, dia kata, hak Allah. Apa hak hang kena bagi dekat Tuhan hang? Apa dia kata sini? Tahukah engkau, dia kata, apa hak, dia kata, Allah atas apa nama hamba-hambanya? Ini maksudnya atas, dia terjemah ada dua. Atas dari alif ni istifham. Adakah kamu mengetahui, dia kata, ma haq Allah? Apa hak Allah Ta'ala atas hamba dia? Dalam masa sama, apa pula dia kata, apa nama, tugas hamba pula kepada hamba kita ni, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi hari ini ajak dekat kita, atadri nama haqqullahi ala ibadihi. Tahu tak engkau, dia kata, apa hak Tuhan nak bagi kat kita? Yang Tuhan mahu daripada kita ialah, dia kata, anta'buduhu, maka dia kata sesungguhnya ya aku mau hamba Tuhan mau Tuhan mau daripada kita yang pertama sekali sembahlah Allah. Bila sebut sembah Allah, maksudnya totally kita menyembah Allah. Maksud sembah Allah ni kita ikut semua sekali. Wala yusyriku bihi syai'a. Kita jangan syirikkan dia sikit pun. Jangan kita ada unsur-unsur mensyirikkan Allah Ta'ala. Jangan sikit saja ada, menunjukkan hang dah jadi hamba Allah yang dah lingkup dah. Hang tak bagi pun hak yang aku minta daripada hang ialah sembah aku. Hang tak ada benda tu. Faham tak ni? Maka dia ni benda-benda ayat yang duk ajak dekat kita dua ni, ayat dua ni, ayat 21, 22 adalah orang yang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Sini aja. Orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Sambung pasal kita tengok masa kita tak ada, boleh sambung tak? Dua sayang. Dua sayang. Kita sambung tak? Kita sambung kan. Yang dua ni panjang. Yang dua ni walaupun kita nampak dua ni dia panjang sangat-sangat. Satu dia nak cerita tentang api neraka. Ayat ni nak cerita tentang api neraka Allah Ta'ala bagi orang yang ada was-was terhadap Allah, yang ragu dengan Tuhan dia. Okey, ingat, was-was terhadap kita. Kalau mengaji tafsir, tolong hayati was-was terhadap Tuhan, curiga terhadap Tuhan dia, memperkatakan sesuatu tentang agama dia. Dia boleh kena satu sentuhan batu, yang batu ni ciptaan dia, jatuh 70 tahun ni Allah, api neraka yang tengah dibakar jatuh, batu ni lah Allah bagi kat dia. Kita kena ingat lagi. Nampak tak? Batu ni hasil daripada sembahan orang dulu. Allah himpunkan semua batu-batu yang manusia yang sembah, tokong. Allah bakarkan dia, jatuh ya Allah ke dasar api neraka. Batu tu direjam dekat dia. Allah. Nabi kata batu tu kalau ribuan tahun dekat kita dah terbakar. Bayangkan dia dekat dengan kita apa jadi. Tapi Tuhan tak akan bagi kita acok macam tu. Batang tubuh kita duduk macam tu. Dia main, dia menyeksa kita. Allah. Kita kena Ustaz lah, kena mati ikut. Tak mati. Di sana tak ada istilah mati. Di sini accident sikit, tutup dah. Ambil kain, tutup dah. Tak ada dah. Berdebu dengar-dengar, habis dah. Sana tak ada. Biar nanti melupuk. Nampak? Dia tak ada istilah mati. Kita bila baca ayat ni saja kita bermaaf. Sahabat Nabi baca, Sayyidina Umar baca. Sayyidina Umar ambil masa 8 tahun untuk baca surah Al-Baqarah. 8 tahun baca, mengenai tidak hafal. 8 tahun. So kita akan mengaji Allah. Oh lambat sangat Ustaz. Cepat-cepatlah sikit. Hang jaga. Sayyidina Umar 8 tahun. Sambung dia kata. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Allah takat itu dah berhenti. Okey? Bila main ayat-ayat macam ni Ustaz kena berhenti kan Pak. Wa in kuntum, dan sesungguhnya kuntum kamu ni. Kalau kuntum maksudnya kana fastan. Kalau telah ada pada diri kita, fi raibin telah ada. Ni dia datang ni past tense. Past tense English. Benda tu memang dah ada kat dia dah. Allah kata jangan bagi ada benda tu. Dulu dah kita pernah ada dan pernah cakap istighfar balik. Istighfar balik. Yang pernah kita kata. Pernah kita petikai. Pernah kita kita tengok ayat ni kalau apa beli buku baca ni pasal Ustaz ringkas. Wa in kuntum, dia kata, dan sesungguhnya kuntum maksudnya telah adalah kepada diri kamu fi raibin, fi dalam hati kamu raibin, kamu curiga dengan aku. Allah kata kamu curiga dengan aku mimma
Mimma maksud min dari barang yang anzalna, dari barang yang aku turun nama Quran ala abdina. Aku turunkan atas hamba aku. Aku turunnya Quran atas hamba aku. Hang curiga dengan ayat-ayat yang aku turun. Hang curiga dengan aku. Pasal tu ayat Quran jangan kita putar balik. Buku ni kalau kita baca mula-mula sekali, mana-mana orang mentafsirkan dengan hati dia, dengan kepala dia, dia masuk neraka. Dia belajar dalam Allah tak bagi hidayah. Wa in kuntum fi raibin, dan sesungguhnya jangan, Allah kata janganlah kamu ragu. Dia kata mimma daripada sebahagian, maksud dia sikit pun, mini maksud sebahagian, sikit pun daripada apa yang aku turun kepada hamba aku, ada manusia ragu tentang ayat aku ni. Lepas tu Allah cabar dengan maka Allah jawab, pasal dia pelekeh semua ayat-ayat Tuhan. Dia pelekeh ayat tu, maka Allah kata Fa'tu buat mai Fa'tu bi suratin min misli, buat mai satu surah. Ada ayat Allah mengatakan buat mai 10 hamba. Fa'tu bi misli, buat mai Allah kata surah. Macam mana aku boleh buat satu surah Fatihah kullu Allah? Buat mai, buat sendiri. Boleh buat sendiri. Min misli, macam ni aku mau boleh dah. Pasal tu satu dunia hari ni nak cipta tak boleh. Yang cuba mencipta dia adalah orang Yahudi. Kita pun kita cek surah Mukminun kan dulu, dia pernah buat keliru, tak berjaya. Dia tak berjaya. Pasal tu ya Allah, dia buat lagi, Allah dia buat lagi, dia buat penambahan sikit-sikit je. Orang Yahudi pun baca Quran tau macam ni, tapi dia ada penambahan. Lah ni pula orang Nasrani pula baca. Di Indonesia kita tengok, bila dia masuk dalam gereja, dia kena baca Quran dulu. Lah ni dah ada dekat Indonesia, ya Allah. Di Indonesia, sampai dia nak buat di Malaysia, grup-grup orang Melayu nak buat pula ni. Astaghfirullahalazim. Kita minta lah, ya Allah janganlah, ya Allah, nampak tak benda-benda ni semua ni bala lah. Pasal tu kehidupan dia kalang kabut. Semua dia ada lah ni. Nampak ada grup ni, janganlah main kat kita, ya Allah. Lalu pelajar-pelajar cerdik pandai lalu duduk dalam universiti pun kita bimbang dah. Bila ada tanda saja, ya Allah, minta pada Allah, sebab anak-anak kita lah kan, takut anak-anak kita kena. Baik, maka dia kata ya Allah wad'u syuhada'akum, maka Allah kata buat mai panggil orang min dunillah. Akhirnya ya Allah pernah kufur in kuntum sadiqin. Allah kata kalau betul-betul hang benar, hang ragu tentang ayat aku, hang buat mai wad'u syuhada, panggil orang untuk jadikan saksi. Jadi min dunillah, selain daripada aku, ayat ni selain daripada aku buat mai. Kalau hang benar-benar, kalau in kuntum sadiqin, kalau benar pada Allah Ta'ala, sudah jujur, sudah tentu kita ambil ayat Quran, kita beriman ayat Quran, kita tak akan ragu dengan ayat Quran. Faham tak maksud Ustaz ni? Ya. Faham tak faham? Okay. Lepas tu dia kata lagi sikit, ya Allah Tuhan, ayat ni kalau boleh Ustaz ceritakan apa, dan izinkan Ustaz ulang sekali lagi, boleh tak? Nanti pada hari apa? Pada hari Jumaat. Cuma hari ni Ustaz bagi cerita. Fa'il lam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu hijarah wa'iddat lil kafir. Allah panggil dia, maka jika Allah kata buat mai kalau hang tak boleh terima ayat, hang mengaku hang Islam, hang nak cabar dengan aku, hang pelekeh ayat Quran aku, buat mai satu surah daripada Al-Quran, hang buat sendiri. Allah kata fa illam taf'alun, kalau hang tak mampu buat, walan taf'alun, memang pun hang tak mampu tu hang kata. Wa illam taf'alu, kalau hang tak mampu, memang pun hang tak mampu, takutlah hang. Takut hang dengan api nar. Allah kata nar, di depan hang ada api neraka, tak ada benda lain. Aku dah tutup pintu hati hang pasal hang curiga dengan aku. Hang lupa aku ni yang mencipta hang. Bila aku jadi persekutuan darah, bisa hang besar panjang, hang nak petikai tentang aku. Hang nak petikai awak Tuhan buat macam ni kat kita ni. Manusia kena tak? Maka Allah takut hang. Narul lati, ada satu neraka yang main dekat hang. Allah kata waquduhan nas wal hijarah. Allahu akbar. Dia kemai ya Allah, nas yang terdiri daripada api neraka tu, pertamanya manusia, yang keduanya apa nama? Yang keduanya batu. Wa'iddat lil kafirin, aku sediakan untuk orang yang kafir. Orang ni kafir dengan aku. Ayat ni izinkan Ustaz ulang sekali lagi boleh? Ustaz ulang sekali lagi Allah Tuhan. Ustaz apa nama? Sebab dia kata syuhada aku, para petolong kalian. Maksud ayat ni mengatakan yang di sini Ustaz wad'u syuhada aku, panggillah orang untuk tolong hang. Nampak ini ayat-ayat yang Ustaz
usapkan kupas dengan apa? Cuma hadis kat belakang ni, tengok ayat Quran cerita lagi. Ayat Quran kata lagi hambuk man fi asyaratil surah. Dalam muka surat 171, yang ni semua Allah cerita tentang Allah cabar dia buat main Quran. Okey? Allah kata hang himpunkan, hang tolong himpunkan semua manusia, semua jin untuk tolong hang. Aku izinkan himpun untuk buat satu surah. Kalau mampu buat lagi 10 surah kat aku. Ni semua ayat yang Allah cerita kat dia. Himpunkanlah. Himpunkan orang yang jahat-jahat, nak lawan dengan aku redha. Allah kata, aku redha, hang buat Allah. Oh, yang ni ayat-ayat ni menarik. Izinkan Ustaz nama sampai Allah kata antum man fis samai an yusifa bikum al. Siapa Allah tanya dia, siapa yang turunkan hujan kat hang? Siapa yang hendak berjalan atas bumi mana? Wala tamshi ala ardillah. Hang berjalan pun atas bumi aku tak. Hang ada apa tu hang tanya? Hang ada apa yang nak lawan dengan aku? Semua hak milik aku. Siapa hang nak lawan dengan aku? Okey? Ni semua ayat-ayat demai dia kata. Afala ta'lamun nafsun dia kata. Adakah hang tidak mengetahui Allah kata kekuatan? Ni ayat 175 bukan surat apa nama? Lepas tu yang last sekali surat tutup dengan pasal satu ni tu main balik boleh? Ustaz banyak surah yang lain ni. Surah yang banyak supportnya. Yes, lagi-lagi dahsyat Allah Ta'ala. Tapi saya tak nak menilah. Tapi cuma tutup dengan 180 dengan satu ni. Apa baca ini? 180 di belakang ni saja. Okey? 180. Ustaz tinggal hadis ni 180 yang ayat di atas tu kan. Cuma baca terjemahan. Datin apa nama? Baca terjemahan. Dengan daripada Abdullah bin Mas'ud. Ingat, dengan Quran yang kebanyakan yang kita sedang baca hari ini, Quran yang mana daripada siapa sahabat Nabi? Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Tolong bagi tahu. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Sebab dulu Al-Quran bila sebut surah Al-Baqarah kena baca kalau surah Al-Baqarah, Fatihah Al-Baqarah, Fatihah surah Al-Imran, Fatihah, betul tak? Setiap kali surah mesti baca, kena baca dengan Fatihah. Tapi Abdullah bin Mas'ud dia letak Fatihah dulu, lepas tu surah. Bila orang tanya kat dia, awak buat macam ni? Maka dia kata memang Fatihah ni setiap surah nak kena baca Fatihah. Aku letakkan Fatihah dulu, maka surah. Fatihah dulu surah. Nampak tak? Ini kelebihan Abdullah bin Mas'ud tentang Quran. Pasal tu yang kita nak pakai hari ni, cara Abdullah bin Mas'ud. Ingat tak? Dulu Ustaz pernah bagi tahu dekat kau. Dah cerita dah. Nampak tak? Tak apalah. Memang daripada Abdullah bin Mas'ud. Okey, dengar satu benda. Okey, Ustaz nak baca tentang manusia yang ada ragu. Ingat pesan pada diri kita, aku tak mau ragu. Manusia yang ada ragu, manusia yang ada satu macam dia dengan agama dia. Allah kata dekat dia, waquduhan nas wattaqun nar. Allah kata, ambil ayat ni, garis, wattaqu, takut hang dengan api. Hang nak buat jahat dengan aku, pasal tu hang takut dengan api aku. Di depan hang ada api. Ada dua bahan bakar ni. Baca hadis tu. Yang tu apa nama? Daripada Abdullah bin Mas'ud, kami pernah mendengar dia kata. Dan 180. Ya, 180. Dan juga hadis Ibnu Mas'ud. Ya. Kami pernah mendengar bunyi sesuatu yang jatuh. Kami dengar boom, bumi kuat sekali, paling kuat sekali. Apa bunyi tu? Lalu kami pun bertanya, apa itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, Hada hajar Allah ulqi. Okey, baca bahasa Arab. Untuk sama-sama bahasa Melayu. itulah batu yang dijatuhkan dari tepi Jahannam sejak Allahu 70 Akbar. tahun yang lalu dan baru sekarang sampai di dasarnya. Dan ini adalah riwayat Muslim. Allahu Akbar kabir. Maka Nabi SAW akan hadir lagi tanya, ya Rasulullah, batu ni kepada siapa? Batu ni kepada orang yang curiga tentang Al-Quran aku. Batu ni ada orang yang curiga. Okey, ayat Quran tak pernah bohong kat kita. Maka oleh sebab tu kadang-kadang kita ada family kita, ada keluarga kita, duduk saja cakap, I know Tuhan, Tuhan tahulah apa nak buat. Kadang-kadang cakap ni tak pernah main kuliah, tak pernah mengaji, tapi cara dia cakap tu menyedih. Sampai kita bukan orang macam ni, jangan kita sampuk cakap bagi dia. Kalau kita cakap, dia akan cakap berbahaya, dosa pun kita share sama. Pasal puncak hang cakap punya pasal dia jadi gitu. Hang dah tahu dah ini jenis balok, jenis yang ni, yang macam-macam ada semak perut ada kat diri dia pada. Orang macam ni kita kena kita doa dekat dia, okey? Kita doa dekat dia dan kita doakan bila masa Allah nak buka pintu hati dia.
Oleh sebab tu Allah, orang macam ni semua kita berdoa dekat Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk, hidayah. Allah yang pemahat. Bila Allah nak bagi, kita tak tahu. Bila bagi, Allah tak tahu. Jadi insya-Allah pada Ustaz akan baca hadis ni lagi sekali, okey? Ustaz akan bagi keterangan pasal, tolong ingat Ustaz, berkenaan dengan ayat ni kita ulang, hari ni kita ambil tapi perlu ulang sikit lagi, kita pergi pelengkap daripada hari Jumaat yang akan datang. Kita sudahi dengan tasbih kafarah subhanakallah syabana la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.